Adakah ini berkaitan dengan homestay juga? Saya pun dah rasa terlalu banyak pasal homestay. Saya nak tanya perkara lain, boleh? Sekarang dalam homestay, Muhammad. Ya? Dalam isu homestay. Dewan saya benarkan kerana perkara ini dibangkitkan. Sebenarnya kita di peringkat dasar, saya rasa kita tak payah terlalu detail. Seolah-olah kita dalam peringkat jawatankuasa sekarang. Saya nak menyentuh apa yang disebut oleh Jasin tadi berkenaan dengan kedudukan di Melaka. Walaupun saya tak bercadang nak menyokong apa yang disebut secara eksklusif, tapi saya rasa yang dibangkitkan oleh Jasin sangat penting, sangat mustahak. Sebab saya dengar satu maklumat yang diiktiraf di media, mengatakan Melaka pernah satu masa dulu diduduki oleh populasi yang paling besar dalam dunia. Seawal tahun 1781, Melaka diduduki oleh 150,000 populasi penduduk. Seawal tahun 1781, bermakna pada masa itu negeri Melaka mempunyai populasi terbesar dalam dunia, mengalahkan New York dan juga Washington DC sepatutnya, kalau perkembangan itu diambil kira daripada kedudukan asal tu. Tapi malangnya tidak dieksploitasi dan dibiarkan begitu saja. Saya rasa perkara ini pun tak ditumpukan langsung, tak diambil kira langsung oleh kementerian. Data-data seperti ini untuk dieksploitasikan. Sebab itu Jasin membangkitkan peruntukan. Saya setuju dan saya rasa itu perkara mustahak. Kita abaikan perkara yang mustahak tentang pelancongan. Homestay ni ataupun ya, saya simpati dengan pihak Timbalan Menteri sebab dia tak pergi melancong tapi dia kena malam ni. Ya. Saya simpati dengan dia. Dia memang tak ada kena-mengena dengan pergi melancong, tapi dia yang terpaksa menjawab pada malam ni. Memang rasanya agak tidak menasabah kepada beliau. Dan Cukuplah Yang Berhormat. Satu perkara yang saya nak beritahu tentang maklumat yang Menteri jawab 50 perkataan demikian. Ya, okey, 54 bilion boleh saya tanggungjawab saya juga. Kalau saya mesti menjawab, saya menjawab. Ya. Walaupun menteri di sini, dia pun menjawab sebegitu. Betul. Adakah jawapan yang berlainan daripada kementerian? Tidak. Ya. Saya kata saya simpati, itu saja. Kalau tak mau terima simpati saya, itu pun tak apa. Tak apa Yang Berhormat. Saya cuma kata perkara yang kedua berkenaan dengan revenue 54 bilion yang disebut oleh menteri. Menjawab dalam Dewan berkali-kali menyatakan pendapatan negara disumbangkan oleh industri pelancongan sebanyak 54 bilion. Saya nak tanya Timbalan Menteri. Kebetulan Timbalan Menteri mewakili kementerian. Macam mana Timbalan Menteri mengira atau kementerian mengira hasil 54 bilion ni diraih daripada keuntungan yang dihasilkan oleh pelancongan? Saya cukup minat nak tahu perkara ni. Sebab itu kemudian ni dalam peringkat dasar nanti saya akan bawa angka-angka yang dapatan kita menunjukkan raih ataupun pendapatan yang diraih oleh negara spesifik daripada kiraannya daripada bidang pelancongan. Itu ya, saya tinggalkan di bidang peringkat jawatankuasa nanti. Cukup Yang Berhormat. Okey. Ringkas boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Homestay. Di luar bidang yang dibahaskan. Sangat ringkas. Very simple. Soalan yang sangat pendek saja. Homestay sangat pendek saja. Sementara jawapannya berkenaan lawatan menteri misi 10 hari ke Australia ke New Zealand menyatakan bahawa salah satu produk yang dipromosikannya adalah homestay. Tapi laporan audit menyatakan kelemahan homestay. Yang Berhormat Menteri memberi statistik bahawa melebihi 100,000 pelancong dan menggunakan kemudahan homestay, dan daripada itu 30,000 lebih adalah pelancong asing. Saya nak tahu pihak kementerian ada mengambil feedback pandangan mereka selepas mereka menetap di homestay ini. Ini boleh menjadi satu garis panduan atau penyukat sama ada homestay ini berjaya atau tidak. Yang Berhormat kata statistik ini kata bagus, laporan audit kata begitu lemah situasi homestay ini. Saya nak tanya soalan ini, minta jawapan nanti. Okey, biarlah saya menjawab keseluruhan tentang homestay lagi. Okey, kementerian tidak anak emas, tidak benar klaim anak emas homestay. Kementerian mempromosi semua homestay
di Malaysia. Pelancong bebas untuk memilih mana-mana homestay yang mereka suka. Kita tidak ada mengagihkan, tidak dapat mengagihkan di mana pelancong nak pergi, di mana pelancong nak menginap. Kita tidak buat begitu. Kerana itu semuanya daripada agensi pelancongan. Berkaitan dengan caj elektrik TNB ke atas homestay, itu telah pun diatasi. Semua homestay bayar caj elektrik pada kadar biasa, tapi bukan kadar penyiagaan. Maknanya rendahlah daripada kadar penyiagaan. Untuk tentang promosi homestay lagi, sememangnya kita telah buat pelbagai usaha, termasuk menandatangani MOU di antara Jepun dan Korea untuk ditingkatkan jalinan hubungan untuk menaik lebih ramai pelancong ke homestay. Balik lagi kepada audit, kepada laporan audit. Laporan audit hanya memfokuskan kepada 70 buah rumah, dan hanya 8 buah rumah saja tidak menepati spesifikasi. Jumlah homestay yang ada adalah sebanyak 2,833 buah rumah, yang mana semuanya berjalan dengan baik. Walaupun demikian, kementerian kini sedang dalam proses membuat pemeriksaan semula semua homestay untuk penambah baik. Indra Mahkota tentang 54 bilion ringgit itu bukan keuntungan. Itu adalah tourism receipts, maknanya perbelanjaan pelancong-pelancong asing di dalam negara kita. Jadi duit itu adalah di tangan industri, bukannya semata-mata di tangan kerajaan. Saya faham. Maksud Menteri menjawab menjana pendapatan negara sebanyak 54 bilion yang disebut dalam Dewan berkali-kali. Sebab tu saya kata, macam mana ukuran kata menjana tu dari sudut mana, dari sektor mana, dan penyumbangnya kepada sektor mana. Tentu kementerian mesti ada data dia. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita tahu penyumbang daripada mana. Kita ada pecahan daripada nature tourism, eco pelancongan, daripada beli-belah, daripada penginapan, semuanya ada. Kita ada pecahan. Tapi pecahan itulah adalah statistik yang perlu kita ingatkan. Kalau saya tanya Yang Berhormat tentang statistik apa-apa saja, tentu Yang Berhormat tidak boleh mengingatkan. Begitu juga dengan saya. Bukan kepala statistik, tidak. Saya hanya mengingatkan daripada statistik. Kalau saya ada data kepunyaan saya sekarang, kalau saya tanya Yang Berhormat, berapa Yang Berhormat belanja pada hari ini, kemarin, hari lepas, bulan lepas, tahun lepas, Yang Berhormat tidak ingat. So, itulah tentang statistik. Saya tidak ingat pecahan statistik.